saya nak minta penjelasan daripada Tuan Speaker. Berasaskan kepada kenyataan Istana Negara pada 29 Jun yang disebut paragraf keempat, ini bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentang di Parlimen seperti yang termaktub dalam perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Baik, jelas. Tuan Speaker faham undang-undang, faham perlembagaan. Disebut dalam 150/3 proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah pasal 2B hendaklah dibentang di hadapan kedua-dua majlis parlimen, dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkai proklamasi ataupun ordinan. Saya nak minta penjelasan Tuan Ketua. Macam mana keadaan hari ini kita nak buat ketetapan terhadap proklamasi dan juga ordinan? Itulah saya nak jawab ni. Adakah, baik-baik. Saya nak minta jawab. Adakah dengan letak atas meja ni satu ketetapan? Ada satu ketetapan, satu pengungkaian. Adakah begitu? Ini bermakna bahawa kalau kita biarkan keadaan ini berterusan, kita bersidang hari ini seolah-olah Parlimen mengisytiharkan peperangan terhadap perlembagaan dan menyerang Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Ini satu jenayah. Parlimen melakukan satu jenayah yang besar. Cukup dah. Poin yang sama sebenarnya. Kalau Selangor Speaker. Cukup. Menteri, last saya nak jawab ni. Dah sejam saya dengar. Sejam. Okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya bangun atas standing order dibenarkan, dan saya juga bangun bagi pihak kerajaan. Pucung I'm acting for the government to reply to whatever ini bukan waktu soal jawab ni. Kita tak tanya, biar nak dengar speaker. Kita tak tanya government. Oleh semua ini speaker kena jawab. Kita tanya speaker. Yes, I will jawab. Sekejap lah. Yang Mohd semua. Yang Mohd. Sekarang ni kita bukan berbahas di dalam mengikut atur urusan mesyuarat lagi. Ini semua point of order. Jadi menteri pun ada hak untuk memberi pemikiran mereka. Sekarang bukan urusan mesyuarat lagi ni. Tuan Speaker, masalah dia kata dia nak jawab. Sekarang bukan urusan mesyuarat. Bagi pihak kerajaan. Okey, saya dapat ruling Saya dapat ruling. Menteri last kemudian saya pula nak cakap. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya akan ambil masa yang ringkas dan juga precise untuk isu yang dibangkitkan saja. Yang pertama, terima kasih kepada Langkawi. Saya nak jelaskan kepada Langkawi bahawa mesyuarat pada hari ini namanya adalah Mesyuarat Khas Penggal Ketiga Parlimen ke-14 in bracket 2021. Penggal ketiga, tapi diadakan dalam tahun 2021. Sebagaimana disebut oleh rakan-rakan sebelah sana dan juga rakan saya Kuala Kerau tadi, peruntukan adalah jelas sebagaimana yang disebut oleh sempurna. Standing order kita ini adalah boleh dianggap sebagai sebahagian daripada perlembagaan, kerana standing order dibuat berdasarkan perkara 62 fasal 1 perlembagaan. This is part of the Constitution. Standing order. Tuan Yang di-Pertua, saya tidak nak baca sekali lagi. Saya tak bagi laluan, Yang Berhormat, sekejap. Biar saya explain dulu. I have yet to explain. You come up to ask question. Saya berdasarkan kepada Peraturan Mesyuarat 11.3 yang telah dibaca oleh rakan-rakan pembangkang dan juga pihak backbencher tadi, jelas menyatakan bahawa dalam konteks Parlimen Malaysia ada sidang biasa dan ada sidang khas. Saya boleh bagi contoh. Pada tahun 2009, sidang khas diadakan untuk membincangkan isu pencerobohan Israel atas Gaza. Satu. Dalam tahun 2014, tidak ada undi? Kenapa tidak ada undi? Mana usul? Mana usul? Ya, yang kedua undi telah diadakan pada tahun 2014. Tak faham. Kenapa? Duduk. Jadi Duduk. Pucung. Bukan, you kena jawab. Ini bukan main-main. Kenapa tidak ada undi? Itu yang kita tanya.
Sesi ni okey. Kenapa tak ada undi? Mike. Tak ada bahas. Buat Mike. Agong suruh bahas. Jangan kata undi bahas, kau takut. Understand or not? Agong suruh bahas. Menteri apa ni? Ha? Agong suruh bahas. Buat ketetapan. Derhaka kepada Agong. Kita nak undi. Kenapa tidak boleh? Standing orders cannot supersede constitution. You understand or not? What kind of lawyer you are? Kenapa tidak boleh undi? Jawab soalan itu. Itu soalan dia. Kenapa tidak boleh undi? Jangan main dengan perlembagaan. Tak, kerajaan nak perang dengan Tuan Ini Pertua Agong ke? Ya. Kerajaan nak memerangi perlembagaan. Adakah ini makna kerajaan nak memerangi perlembagaan? Nak perang dengan Pertua Agong. Ini satu jenayah. Okey. Alright. Yang Mohamad semua. Sudahlah, cukup. Biar saya berkata sesuatu pula ya. Sebab dah sejam dah. Sejam dah kan. So, Menteri jangan pilih peraturan mesyuarat mana yang kena dengan diri sendiri. Yang Mohamad Menteri. Kanga diamlah. Yang Mohamad Menteri. Bukan tahu apa Kanga. Yang Mohamad Menteri. Tadi kita dengar pembangkang. Rakyat pun melihat kita semua bagi kerajaan jawab. Kalau tak bagi jawab macam mana nak Kita tanya speaker, bukan tanya kerajaan. Kita minta speaker keluarkan fatwa, bukan kerajaan jawab. I will come to that. Kita minta, I will come to that. Speaker tolong jawab, bukan kerajaan. Listen to me first. Itu saja. Listen to me first. Kita tahu, ini yang kita dilakukan. You are not behaving like this in court. But in parliament you behave like this. This is not something new. Apa ini Menteri? Yang Mohamad sempurna. Okey. Yang Mohamad sempurna siap. Pada peraturan mesyuarat 11.3 yang memberi kuasa kepada Perdana Menteri untuk meminta speaker memanggil sidang khas, maka ini adalah surat daripada Perdana Menteri kepada speaker yang mengatakan bahawa untuk kepentingan rakyat, kepentingan orang ramai, salah satunya, Pucung, you listen at me, salah satunya ialah membentangkan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat di bawah satu. Undi apa pasal mana? Undi apa pasal? Undi pasal tak boleh. Apa punya peraturan ni? Yang keduanya adalah membentangkan proklamasi darurat juga. Ketetapan lagu mana? Berkaitan dengan bantuan Proklamasi darurat. Macam mana nak buat ketetapan? Okey. Alright. Kena ada Yang perbahasan. Menteri bagi. Okey. Agong suruh bahas. Biar saya cakap pula sekarang. Surat Agong suruh bahas. Biar saya cakap pula sekarang. Sempurna ya. Speaker. Last. Kalau speaker cakap, boleh saya tanya Saya nak buat speaker? rule ni. Boleh saya tanya speaker? Datuk Speaker, dari awal Saya nak buat sekarang. Speaker. dengan izin I confine Apakah my suggestion. yang difahami oleh speaker, Nah. yang diminta dan dituntut dititah oleh YDPA itu adalah sidang khas ke atau Saya sidang? tak- Duduk semua. Saya nak jawab sekarang. Present my case, Ya. bertanya kepada Datuk Speaker, Ni saya nak jawab. bukan jawapan daripada kerajaan. Faham. Nah, sebelum Nak speaker kita Saya nak jawab ni. Saya nak jawab. Alright. lembagaan 62. Okey. The government of the day cannot dictate the proceeding of parliament. Yang Mohamad. That Who is dictate? 62. Who dictate? Yang We kita follow nakkan, saya tahu procedure. ada kuasa. Follow procedure. Agenda, You read you it. can set the agenda. Yes, I agree. Agenda can be set by the You are government. senior But the MP, law, you please read this. declaration Boleh saya- agency Like that. must Yang be Mohamad. passed. Yeah. Yang Must be Mohamad. debated. Yeah. Boleh saya jawab sekarang? Sempurna. Boleh saya jawab sekarang? Ya, saya nak jawab sekarang ni. Okey. Saya telah mendengar beberapa point of order yang dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Sepang, Selayang dan Yang Berhormat Gelugur ya tadi yang panggil saya lapdog tu. Pokok sedang. Pokok sena semua ya. Ya. Okey, terdapat beberapa isu yang diulang-ulang dan yang diulang-ulangkan lah ya, semuanya isu yang sama. Pertamanya sama ada mengenai mesyuarat yang kita adakan ini kerana apakah itu mengikut perlembagaan dan standing order. Okey.
perlu saya jelaskan bahawa mesyuarat ini mengikut Standing Order 11.3. 11.3-nya ialah mengenai apa yang kita ketahui ataupun apa yang kita namakan sebagai mesyuarat khas. Ya. Mesyuarat khas ini berlaku apabila parlimen berada di dalam tangguhan. Parlimen kita ni sememangnya penggal ketiga berada di dalam tangguhan sekarang ni. Ya. Kita belum prorok penggal ketiga. Jadi kita masih di dalam, technically kita masih di dalam penggal ketiga yang ditangguh. So itu hari telah diedarkan takwim mengenai penggal keempat yang akan bermula insya-Allah 6 September. Jadi selalunya amalan kita sebelum kita mulakan penggal baru tu, maka penggal yang sekarang ni akan diprorok selama seminggu sebelumnya. Ya. Jadi sekarang oleh kerana belum diprorok, maka technically kita masih dalam penggal ketiga yang tertangguh. Jadi oleh itu 11.3 sememangnya terpakai kerana kita masih di dalam penggal yang tertangguh. Mengenai sidang khas ini juga, 11.3 dia punya prosedur ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, bukan Ketua Majlis. Dalam peraturan-peraturan lain dirujuk kepada Ketua Majlis. Tapi 11.3 ni dia khas, dia very special, very specific, Perdana Menteri. So dikatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi pemakluman kepada saya sebagai Yang di-Pertua bahawa di dalam pendapat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kepentingan awam atau masyarakat adalah penting atau adalah mustahak kita adakan satu sidang. Walaupun tarikh mesyuarat yang akan datang itu belum sampai, perlu diadakan satu sidang. Ya? Dan pemakluman tersebut telah pun diberi kepada saya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang paling pentingnya ialah 11.3 ni dia kata urusan mesyuarat khas itu ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu prerogatif beliau. Atau di dalam bahasa Inggerisnya, the business shall be appointed. Bukan fixed tau. Bahasa yang digunakan adalah shall be appointed by the Prime Minister. Very specific. Ya, jadi sidang khas ini adalah prerogatif, pertamanya prerogatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, nombor satu. Dan keduanya, urusan sidang khas ini shall be appointed, mesti ditetapkan oleh Perdana Menteri. Bukan ditetapkan oleh saya, bukan ditetapkan oleh menteri lain atau ditetapkan oleh siapa saja. Ia mesti ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Izin Tuan Speaker. Sekejap. Boleh saya tanya berkenaan isu ini? Duduklah. Berkenaan isu ini. Yang Berhormat minta saya beri pendapat dan ruling. Ya. Ini ini ruling saya. On this issue. Duduk. Tunggulah Saya just nak tanya berkenaan dengan isu ini. Bagilah, apa yang Tuan Speaker Yang Berhormat dah tanya saya. Ini saya jawapan nak tanya saya. sama ada Tak habis. Yang Berhormat 11.3 itu mengatasi Constitution. Tak payah layan lah. Ini bawa kali Adakah nak cakap ni. 11.3 itu supersedes the Constitution I'm coming to that. 1503? Dengar dulu. Adakah yes or no? Duduk. Tolong. Beri peluang pada saya buat ruling. Ya. Tolong. Ya, okey. Mengikut amalan Tuan Speaker, amalan saya rasa you dah menyelewengkan Dewan lah. ya You mislead the House. Di atas penjelasan itu, saya rasa Speaker telah menyelewengkan Dewan. kenapa saya menyelewengkan Dewan pula? Sebab saya baca surat 11.3 ni. pertama yang dititahkan oleh Agong menitahkan PM buka Parlimen. You mislead the House. Duduk. I'm coming to that. I Sekejap. think you mislead the House, please. Jangan You tuduh. mislead the House. Tolong jangan tuduh saya mislead the House. Bagi speaker cakap dulu. Kat mana yang saya mislead the House? 11.3 saya baca tadi. Ya, tetapi surat Agong itu dalam kajian sains politik, Parlimen ini adalah 3 bahagian. Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Ya. Agong menitahkan pada Perdana Menteri supaya buka Parlimen.
membahas Ini dah buka parlimen ni. segala ini. Sekarang saya dah buka apa? parlimen. Buka lagi kelas tadika. Allah. Duduklah, duduk. Pulai. Pulai. Saya bagi saya jawab. Amalan sidang khas juga memang terdapat di House of Commons UK, di mana kita pun kadang-kadang mengikut convention mereka. Ya. Di UK pun mengikut standing order number 13-nya, sidang khas boleh dipanggil oleh kerajaan. Di sana oleh kerajaan, bukan oleh yang Perdana Menteri, tapi oleh kerajaan. Ya. Posisinya sama seperti kita. Apabila kita ada sidang khas di sini dan juga House of Commons mengadakan sidang khasnya, dan saya petik dalam bahasa asal ya, the business on the day of recall is appointed by the government. Serupa. Di sini appointed by the Prime Minister, di House of Commons dia appointed by the government. And it says, continue dengan izin bahasa asalnya, the business on the day of recall is appointed by the government, and any government order of the day or notice of motion standing on the order book may also appear on the order paper. Government order saja, government motion saja yang boleh semasa sidang khas tu. Macam kita jugalah sendiri. It's the same. Tuan Speaker. It's the same. Tuan Speaker. Tunggulah saya. Rakyat di luar tak nak tahu 11.3. hak Kalau kerajaan keputusan untuk dibuat adakan oleh Perdana sidang khas. Menteri, Mereka biar nak Perdana Menteri kami memberi tentang jawapan. dan Kenapa bahas ordinance sedemikian? darurat Kenapa ini. tidak ada undi dan That is sebagainya? very clear. Apa yang menjerit-jerit ni? Saya belum selesai lagi cakap ni. Boleh dengar tak saya cakap? Kamu bawa peraturan mesyuarat tapi kamu sendiri tak ikut peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat kata bila saya bercakap, Yang Berhormat diam. Jangan ikut peraturan cuma apabila peraturan itu menyebelahi Yang Berhormat. It applies across the board. Yes, it applies across the board. Duduk. Oleh kerana tak ada Yang Berhormat nak dengar apa yang saya cakap, saya cuma nak kata satu saja. Saya tak bersetuju dengan semua Yang Berhormat cakap tadi. Kita teruskan dengan aturan mesyuarat sekarang. Kami pun tak setuju apa yang speaker cakap. Kita tak setuju dengan Yang Berhormat. Kami pun tak setuju dengan